Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau merasa dirimu sudah berkuasa, lalu engkau melakukan sesuka yang engkau mahu. Wahai munafik, kalaulah tidak kerana adanya hukuman, nescaya aku akan datang kepadamu dan aku pecahkan tembelangmu. Jangan engkau anggap aku ini pengecut. Aku hanya malu kepada Allah Ta'ala sahaja, kemudian kepada para hamba-Nya yang salihin. Bila seorang hamba itu mengenali Allah, akan lenyap pengaruh manusia dari dalam hatinya. Pengaruh itu akan jatuh berguguran, umpama dedaunan yang kering jatuh berguguran dari pepohonan. Akhirnya hatinya kosong dari manusia. Dia membutakan mata dari melihat mereka, memekakkan telinga dari mendengar kata-kata mereka dari segi hatinya dan batinnya. Bila jiwa itu tenteram, terserah kepadanya soal memelihara anggota, lalu hati itu akan berangkat kepada Allah Ta'ala untuk memohon apa yang ada di sisinya. Kemudian datanglah dunia untuk mengatur persoalan diri dan menjalankan masalahnya. Inilah jalan Allah Ta'ala dan caranya pada kumpulan orang yang menunjukkan diri kepadanya. Dunia akan datang kepada mereka pada masa memenuhi pembahagian dalam bentuk seorang wanita tua yang buruk rupanya, penuh uban di kepalanya. Lalu dialah yang memenuhi semua bahagian itu sebagai petugas dan bukan sebagai jariah yang dimiliki. Mereka masing-masing mengambil apa yang menjadi bahagian mereka daripadanya tanpa menoleh atau memerhatikannya lagi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ialah mencela golongan munafik yang mempunyai sifat munafik, yang berpura-pura dengan zahirnya dan buruk pada batinnya. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau tidak kerana dua perkara, nescaya aku akan menjadikan kamu musuh utama, berhadapan denganmu, memecahkan tembelangmu, mendedahkan pekung dan keaibanmu. Tapi kerana di sana ada hukum Allah dan di sana juga ada orang salihin, ia menjadi sebab halangan untuk aku mendedahkan semuanya. Perkara yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, seorang yang bila mana benar mengenali Allah SWT, maka segala pengaruh manusia akan hilang daripada dirinya. Tiada lagi dia ingin mencari pengaruh, pujian atau sokongan dan dokongan manusia dan orang ramai. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila mana seorang itu benar-benar tenang dengan Allah SWT, maka dunia akan datang kepadanya. Tapi datang bukanlah dengan keindahan, kecantikan, tapi datang dengan dia memandangnya dengan penuh hina bagaikan seorang perempuan tua yang beruban, yang dah lemah, yang tak mampu berbuat apa-apa, bukannya sebagai seorang jariah wanita cantik yang dimiliki.
perumpamaannya. Maka dunia itu diatur, ditugaskan, bukan dia menjadi hamba kepadanya. Baik, ini persoalan yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir. Perkara pertama tentang, sebagaimana kita sebutkan semalam, setiap orang beriman mesti berusaha, bermujahadah, memastikan tidak ada sifat-sifat orang kafir, tidak ada sifat munafik yang berada dalam diri kita, walau dia menumpang sekejap, apatah lagi kalau ia berkekalan. Maka Nabi SAW sentiasa menyarankan, menyuruh kita supaya menyalahi perbuatan orang kafir dan menyalahi perbuatan orang munafik dan menyalahi perbuatan orang fasik. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia di kalangan mereka. Bahkan Allah sebut dalam Quran, wa iza marru bil lagwi marru kirama. Bila mereka melihat perkara-perkara yang membelakangi Allah, meninggalkan Allah, melalaikan dari Allah, lalu mereka meninggalkannya. Walladzina hum an lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman yang berjaya itu senantiasa berpaling daripada segala perkara lara. Apa itu perkara lara? Perkara yang menjadikan mereka lalai ingat Allah, maka kita sebut lara. Dan lara juga ialah semua perbuatan orang kafir dan orang munafik. Maka ia lara sebab bukan diinginkan pahala dan redha Allah. Orang kafir, orang munafik, dia buat satu amalan, dia nak reward, balasan dari manusia, bukan dari Allah. Dia nak pujian manusia, dia nak penghargaan manusia, dia nak tepukan gemuruh manusia, dia nak pujian melambung manusia. Tetapi orang beriman dia ajar reward, balasan yang kita nak dari Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Apa yang aku cari balasan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang beriman yang berbicara tentang pahala. Hanya orang beriman yang berbicara tentang redha Allah. Hanya orang beriman yang berbicara tentang syurga. Ada pun orang kafir, ada pun orang munafik, bicaranya tentang manusia. Mereka berniaga dengan manusia. Orang beriman berniaga dengan Allah. Ya, mereka berniaga dengan manusia. Sebab itu mereka mencari kekayaan yang dipuji oleh manusia. Orang beriman berniaga dengan Allah, kerana itu kita mencari kekayaan di sisi Allah. Allah yang mengayakan kita dengan kurniaan, dengan rahmat, dengan keampunan. Sebab itu kita gunakan segala kekayaan yang dipandang oleh manusia untuk mendapat kekayaan yang dipandang oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang lalai, dia menggunakan segala kekayaan yang Allah berikan pada dia untuk dia mendapat kekayaan pada sisi manusia. Maka ini suatu benda yang berbeza dalam kehidupan. Syekh Abdul Qadir kata, kalau tidak kerana hukum Allah, ketetapan Allah, nescaya akan kudedahkan semua keaiban kamu orang munafik dengan menyebut satu persatu. Tapi tuan-tuan sekalian, kita dalam Islam, hatta kalau kita berhadapan dengan seburuk-buruk manusia, kita tetap berbicara dengan bicara yang baik. Kita dilarang mendedahkan keaiban peribadinya, walaupun dia melakukan keaiban. Apatah lagi kalau orang baik, orang soleh. Nabi SAW mengenali orang munafik dan segala perangai jahat dan buruk mereka. Tapi waktu Rasulullah bercakap dengan munafik, Nabi tetap menjaga akhlaknya. Nabi pernah menyebut ni seorang lelaki memang jahat dengan keluarga, jahat dengan isteri. Tapi bila dia bermuamalah dengan Rasulullah, Rasulullah bercakap dengan bahasa yang lembut dengannya. Kerana kita tak diajar kalau seorang itu tak elok, kita pun maki-maki depan dia. Tidak begitu. Walaupun dia jahat. Ni orang kafir juga kita tak diperintahkan untuk maki-maki atas kekufurannya. Tidak begitu. Kerana itu hukum Allah. Maka bila Allah Ta'ala juga melarang kita memaki berhala-berhala mereka. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau memaki orang yang menyembah selain Allah, atau sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana nanti mereka akan memaki Allah tanpa ilmu. Jadi kalau kita pergi depan berhala, kita memaki berhala, dilarang. Walaupun berhala tidak pun layak untuk dipuji, tetapi Allah letak hukum. Hatta kalau orang Islam berperang dengan orang kafir, Allah letak hukum, kalau orang kafir lari, kita tak boleh kejar dia. Dan bila dia ditawan, kita juga tidak boleh melakukan perkara buruk pada tawanan. Bukan memberi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Waktu Rasulullah tawang seorang kafir namanya Sumamah bin Usal, Nabi ikat dekat tiang masjid, Masjid Nabawi. Dia bunuh ramai sahabat Rasulullah. Orang Islam dapat tangkap, maka Nabi pun ikat dia dekat tiang masjid. Bila sampai waktu makan, Rasulullah melepaskan ikatan dan menyuruh sahabat mencari anggur yang baik dan susu yang segar. Walau dia banduan, bunuh. Patut orang macam ni bagi makan ulat je. Patut orang macam ni bagi makan sampah je. Atau jangan bagi makan. Tak. Ada hukum Allah. Dalam Islam dia ada ahkam musujana, hukum hakam berkait dengan banduan. Kalaupun banduan tu penjara, perogoh bersiri, pembunuh bersiri dan sebagainya, tetap dia patut diberi makan, diberi minum, diberi rehat, diberi hak tidur. Ini yang mentang-mentang di banduan jahat, kita jangan bagi dia tidur, rasakan. Dilarang dalam Islam. Dia penjara siapkan tempat, dia nak tidur, tidur waktunya. Waktu bangun, dia kena bangun. Waktu makan, beri dia makan. Berapa kali yang uruf makan dalam masyarakat? Kalau masyarakat tu makan 3 kali sehari, maka 3 kali kena bagi banduang tu makan. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Ya, kalau ikut kita benci jahat, ya ikut kita, tapi hukum Allah lain. Ada hukum Allah. Sebab tu kita, kalau ada orang tu mencuri, kita pun tangkap, kita pun belasah sampai mati, kita telah menyalahi hukum Allah. Orang mencuri, ya kita tangkap, kemudian kita serahkan pihak berhukum, pihak berwajib. Itu hukum. Walau kita benci macam mana pun. Orang langgar kereta kita sampai pecah, kita punya marah, belasah dia sampai pecah muka dia. Apakah itu hukum Allah? Itu hukum nafsu. Kita dituntut bila dia rosakkan harta kita, ganti rugi. Awak dah rosak, maka ganti. Maka kita tidak boleh berpindah pada perkara yang lebih dahsyat. Dia pecahkan kereta kita, kita pecahkan muka dia. Itu bukan hukum Allah, itu hukum nafsu. Kalau dia rosakkan harta benda kita, yang kita dituntut ganti rugi pada harta yang telah dirosakkan, dhaman. Maka kita tak bertindak lebih pada itu, melangkaui hukum. Sebab siapa pun yang melangkaui hukum, walaupun zahir nampak dia betul, maka dia akan dicela di sudut syarak. Dicela. Sebab tu kalau kita ambil contoh, ada seorang anak, ayah dia jahat, mak dia teruk, apakah dia menghalalkan dia untuk menengkingnya? Tak boleh. Atau menghalalkan dia untuk memukulnya? Lagi tak boleh. Sebab dia ayah, ada hukum dia. Biarkan Allah yang menghukum dia. Sebab tu kata Syam Nuqadi, kalau tidakkan hukum Allah, aku akan telanjangkan semua perangai orang munafik ini. Sebut nama-nama dia. Ni munafik, ni munafik. Tetapi kan hukum Allah tidak membenarkan. Hatta Nabi SAW senarai orang munafik, Nabi sembunyikan. Nabi hanya beritahu pada Huzaifah bin Yaman, tidak pada semua sahabat. Huzaifah digelar sebagai sahibu sirin Nabi SAW, penjaga rahsia Rasulullah. Sehingga datang Umar Al-Khattab bertanya, wahai Huzaifah, apakah nama kau ada dalam golongan itu? Ada atau tidak? Sekarang aku takut, aku bimbang. Lalu kata Huzaifah, tak boleh beritahu. Tolonglah beritahu, aku bimbang diriku. Maka Huzaifah kata, kamu tidak termasuk dalam senarai itu. Lalu kata Umar, boleh tak beritahu seorang ke nama? Tak boleh. Tak dibenarkan. Kerana mungkin Umar bila tahu, dia pun bunuh orang munafik. Rasulullah tidak menghendaki begitu, hukumnya dia. Akhir senarai orang munafik itu kekal di Huzaifah bin Yaman.
Kenapa Rasulullah tak beritahu pada semua orang? Sebab di sana ada hukum. Kita tuan-tuan bila tahu aib orang, tak semua aib orang ni kita boleh beritahu. Hukum asal aib ni tak boleh beritahu. Itu hukum asal. Tapi kalau kita boleh beritahu kerana sebab, ya jaga sebab itu. Contoh, ada hamba Allah ni, dia kalau berhutang memang tak bayar. Hutang tak bayar. Janji bukan main manis. Janji dia macam kencing manis. Maksud manis sungguh lah. Dia janji nak pinjam hari ni, petang bayar. Yang geng-geng macam scammer juga lah. Tapi ni scammer yang kita kenal. Scammer tu menipu lah. Yang banyak kita tengok hari ni scammer kita tak kenal. Ni scammer yang kita kenal, geng kita. Pinjam tak bayar-bayar. Scammer. Janji macam-macam. Alasan beribu rabat. Suruh bayar, tak boleh bayar, tak ada duit. Nak buat apa, tak ada duit. Tapi yang lain dia masih boleh. Boleh beli, boleh miliki. Dan kita tahu dia dah scammer ni. Tiba-tiba dia nak pinjam dengan orang lain pula. Dan kita tahu. Maka kita pun beritahu, jangan. Hutang saya pun dia tak bayar. Jadi jangan bagi pinjam. Kita dedahkan keaiban demi selamatkan orang ni. Tapi kita tak boleh dedah semua orang. Sebab kita katakan, walaupun dia ada sifat jahat tadi, tak boleh kita dedahkan umum tulis yang Facebook. Si nama sekian-sekian memang tak bayar hutang. Jangan bagi pinjam. Kita tak boleh menyusahkan hidup dia sampai tahap itu. Cukup dengan orang tertentu yang dia cuba bermuamalah, kita perlu ingatkan. Sebab orang ni manusia, sekalipun dia ada perangai buruk, baik dia ada. Dan sekalipun dia ada perangai buruk, kita sentiasa harapkan dia berubah dan bertaubat. Kita sentiasa begitu. Hak kita walaupun dia tak bayar, kita sentiasa bercita-cita satu hari nanti dia bayar. Tapi bila kita terus buruk-burukkan dia, kita tak akan dapat bayaran tu. Kalau kita terus buruk-burukkan. Sebab tu kena tahu dia punya batasan hukum. Suami isteri bergaduh, cerai-berai. Si suami tahu keaiban isteri dia. Si isteri juga begitu. Apakah apa yang dia tahu itu boleh didedahkan umum? Hukumnya haram. Tak boleh dedahkan. Barangkali si isteri sudah bertaubat, maka biarkan dia mula hidup yang baru, lebih baik, dan dia telah mengambil pelajaran. Dia juga telah mendapat hukum Allah atas dirinya. Katakan kalau si isteri tadi dia melakukan benda yang curang, contoh curang, si suami tahu. Si suami tak boleh dedahkan ambil video satu Malaysia atau bini curang. Ya benar, bini dia buat salah dan kita tak nafikan. Salah itu salah. Tapi cara kita menangani salah juga salah. Atau si suami pula dia zina misalnya, kita pun ambil video, saya bawakan, dapatkan sokongan kata, betul-betul, buat biar dia malu. Maka ini dilarang dalam agama. Sebab kita kena kenal manusia, di sebalik jahat dia ada baik dia. Kalau kita dedahkan keaiban semuanya, maka dia tak akan dapat mampu buat baik lagi atau terjemahan kebaikan lain. Dan manusia di sebalik jahat dia mungkin taubat. Maka nanti kalau dia taubat, sebab antara cara seorang bertaubat, dia berpindah daripada tempat yang mana orang kenal dia buat jahat, supaya dia dapat membina reputasi baru. Tapi kalau kita dah macam tu, dia nak pindah mana? Maka tak ada alam selamat untuk dipindah melainkan alam barzakh. Itu akhirnya ada orang bila dia telah dimalukan, dia pun bunuh diri. Tak boleh dah dimalukan. Maka ini semua benda yang kita kena tahu hukum dia. Sebab dia jangan duk sokonglah orang, duk sibuk video, bini dia curang, laki dia curang. Tetapi itu cuma kesalahan bersifat dia dua orang. Dan jangan menterjemahkan kesalahan tadi secara umum. Saya katakan setiap orang, kita buat salah. Setiap kita buat salah. Dan kita kena tahu setiap kesalahan itu ada hukum Allah pada setiap orang buat salah. Ada hukum Allah. Maka kita jangan berhukum lebih daripada Allah izinkan kita. Macam mana pun kita benci, kita tak boleh hukum cara kita. Orang tu mencuri, kita pun hukum cara kita, kita pun potong kepala. Islam suruh potong tangan. Itu dengan syarat-syarat dia. Masuk mahkamah dulu, bukan kita potong terus. Lepas habis kesalahan mungkin lepas 3 tahun, 4 tahun baru dia hukum. Itu hukum Allah pada dia. Tapi kita nak hukum terus. Seorang tu dia bunuh saudara kita, kita tu nak bunuh dia. Maka ini diharamkan. Kita tak diajar begitu. Dah dia bunuh anak saya tu bunuh, tak boleh.
beri pada pihak berkuasa. Biar dia melalui proses hukum. Dan azab Allah terhadap kejahatan dia. Mungkin ada orang tu dia bunuh orang, lepas 10 tahun baru dihukum bunuh, jadi dapat hukuman. Tapi bila manusia tak faham hukum Allah ini, maka mereka menceroboh hukum Allah. Akhirnya manusia menjadi fawda. Fawda berarti tak bersistem. Tak bersistem. Hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook dan sebagainya, ada je salah orang dia pun nak aibkan, ada salah orang dia nak aibkan. Bukan caranya begitu. Kita kena melihat petunjuk hukum, yang ini hukum Allah. Apakah boleh saya buat? Kalau buat, setakat mana saya kena buat? Ni ada kedai tu, dia cah mahal sikit kat kita. Kita seorang je kena cah mahal. Adalah, ada hari mungkin tokek kedai ni terdesak duit, dia pun cah mahal seorang pelanggan. Sebab nampak pelanggan ni macam bodoh sikit. Ni pun cah mahal. Kita terus ambil video. Ini kedai paling jahat sekali kat Malaysia. Menipu orang, bla bla bla. Kita dah viral. Padahal dia mungkin kesalahan dia cuma pada kita. Mungkin kesalahan tu ialah berpunca dari pekerja dia, bukan daripada owner dia. Mungkin ia berlaku kerana salah faham. Mungkin. Tetapi setiap kali kita bermuamalah dengan manusia, kita mesti ihtimal, melihat kemungkinan yang tertentu untuk merehatkan jiwa kita. Rehat jiwa kita. Tapi kalau kita tu bersangka buruk, kita tak akan rehat jiwa kita. Pergi kedai makan, jumpa kaki lipas. Oh, memang jahat kedai ni. Oh, viral. Tapi ni mungkin silap teknikal. Mungkin sekian-sekian benda yang kita tak tahu. Tapi kita jenis orang yang pantang tengok orang ada kekurangan, maka aib. Kalau benar dia sengaja, ada hukum Allah menanti dia. Kalau benar dia sengaja. Dan kalau dia tak sengaja, hukum Allah menanti kita yang menjadikan kesalahan tadi seperti sengaja. Orang tu tak sengaja, dia pun tak tahu. Masa dimasak tu okey, tiba-tiba bah mari mana lipas masuk, atau datang cicak daripada shading jatuh. Dibuat dia dah okey, nampak bersih. Tetapi ini hukum yang kita kena tahu. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir dalam menangani munafik, kalau tidak akan ada hukum Allah, nescaya aku dah buat mengikut apa yang aku nak buat. Tapi ada hukum Allah, maka hati-hati. Kemudian Syekh menyebut yang kedua, sebab ada orang soleh, maka dengannya aku malu. Tuan-tuan sekian orang soleh, kita tengok. Ada orang tu, dia jahat, tapi anak dia orang soleh, atau dia berkawan dengan orang soleh, maka kita menghormatinya sebab dia ada hubungan dengan orang soleh. Sebab barangkali dia sudah ditegur oleh orang soleh tersebut. Tetapi bila Rasulullah SAW solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin, bukan ketika anaknya datang, anak dia orang soleh. Anak dia kata, ya Rasulullah, kalau engkau mendapat perintah membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ni, ketua munafikin, izinkan aku yang bunuhnya, supaya aku tak rasa kalau ada orang bunuh ayah aku tak rasa marah pada dia. Biar aku bunuh sendiri. Kenapa kita tak boleh? Tak ada orang boleh bunuh siapa pun. Atas kejahatan apa pun tak boleh dibunuh. Mereka sebab-sebab yang tertentu. Lalu ketika mana matinya ayah Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika matinya Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia datang minta jubah Rasulullah untuk dibalut. Ia naluri seorang anak pada ayah. Tuan-tuan, anak tu ataupun ayah tu jahat macam mana pun, anak dia ada naluri anak dia, sayang. Mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ampunkan. Maka anak Abdullah bin Ubay bin Salul minta jubah Rasulullah. Maka Umar kata cemburu, marah. Ya Rasulullah, si munafik, buat apa pakai jubah tu? Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau dia orang yang tidak baik, insya-Allah jubahku tak akan beri manfaat apa-apa. Tak payah bimbang apa-apa dah. Kalau dia memang teruk, insya-Allah apa pun tak akan boleh bagi syafaat. Sebab syafaat dengan syafaat izin Allah. Tapi Rasulullah pergi kenapa? Kerana yang minta tu anak dia, dan anak dia orang baik. Dan sebagai seorang anak, dia urusan jenazah ayah dia. Maka ini sebagai seorang soleh. Bila sebahagian sahabat maki Abu Jahal yang dah mati, anaknya Ikrimah tu baik, soleh, masuk Islam, bukan syahid dalam peperangan,
Maka Ikrimah mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, hati seorang anak bila dimaki ayah depan, teruk ayah pun rasa. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, la tasubul amwat fa innahu qad afdaw ma qaddamu. Jangan kamu maki lagi orang dah mati, sebab mereka dah dapat bahagian yang mereka dah buat. Kenapa Rasulullah cakap begitu? Kerana Rasulullah antara sebabnya ialah kerana kesolehan Ikrimah. Tentang gini, kalau seorang katakan ayah orang tu jahat, tapi anak dia tu baik, ulama besar, soleh, tak nak maki ayah dia depan anak dia. Tak mungkin kita berani maki. Tak mungkin kita berani menyebutkan aibannya, kerana menghormati kedudukan soleh ini, anak dia. Atau mungkin kawan rapat dia. Macam mana kawan rapat dengan orang jahat? Tuan-tuan sekalian, kita dah sebut, kadang-kadang ada orang soleh, dia berkawan dengan orang yang tidak baik untuk dia memperbaikinya. Seumpama seorang doktor yang duduk dengan pesakit untuk merawatnya. Tapi tak semua orang boleh duduk sebelah pesakit, mungkin berjangkit. Doktor boleh. Sebagaimana seorang yang baik duduk sebelah orang gila untuk merawat orang gila, tapi tak semua orang boleh duduk dekat sebelah orang gila. Kalau ada orang soleh tertentu, mereka duduk di sisi orang-orang tertentu yang buruk, yang jahat, dan mereka telah memperbaikinya mengikut tadarus berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat mereka baiki untuk memperelokkan dia. Maka kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, aku tak mencela melampau-lampau sebab ada orang soleh. Dan tuan-tuan sekalian, seolah-olah Syekh Abdul Qadir nak beritahu kita dalam kehidupan, kita nak buat sesuatu, ketahuilah setiap benda ada hukum, maka ikut hukum. Satu. Yang kedua, kita juga di kalangan manusia ada orang yang kita kena malu. Siapa? Orang-orang baik, orang soleh. Sebab orang yang soleh, orang baik, dia telah mendahului kita dari segi hukumnya. Artinya dia pun tahu hukum, dia pun tahu syariat. Bila ada orang cela Syekh Almarhum Ramadan Buti kerana dia sentiasa duduk di sisi pemerintah, ini semua kaki jilat, kaki ampuh, lalu beliau mengarang satu kitab, apa yang aku katakan kepada para pemimpinku. Orang menyangka bahawa Almarhum Ramadan Buti bila duduk sebelah pemerintah, dia mesti mengampu. Itu sepanjang aku hidup dengan mereka, melainkan aku tegur mereka. Setiap detik aku tegur. Ada ulama-ulama yang benar-benar mukhlisin, dia duduk di sisi pemimpin yang tak baik untuk menasihatinya, tidak mengambil dunianya. Dia hidup macam biasa, tapi dia duduk semata-mata meminimumkan mudarat yang mungkin berlaku. Ada pemimpin dia jahat, tapi dia akan ada orang soleh, dia minimumkan kejahatan. Ada benda yang dia tak buat secara melampau-lampau. Ini kita kena tahu dari sudut peranan orang-orang soleh. Kadang-kadang kita tengok ni ada panel-panel syariah dan bank Islam atau dan bank konvensional. Kita apa ni, bank ni teruk lah, buruk, tak ikut Islam. Tentang dia dah ada panel, dia dah meminimumkan kemudaratannya. Dia dah minimum. Dia cuba juga biar bank konvensional ni jangan duk melaluk riba sangat, sampai ada benda-benda yang menepati syarak, patuhi syarak. Walaupun kita tahu tak sepenuhnya, kita tahu sistem bank tu ada kekurangan, kita tahu. Tapi kewujudan orang soleh, para ulama yang memantau pergerakan bank ini, jangan kita pandang ringan. Mereka dah berusaha keras untuk memastikan itu kemampuan, dan kita mampu apa? Kita kritik je, apakah kita boleh ubah? Mereka telah berjaya mengubah sebahagiannya. Maka kita doa semoga orang soleh ini tu mendapat kekuatan untuk mengubah seluruhnya. Kita pun dulu tuan-tuan bank, nak cari bank Islam payahnya, insurans Islam payah. Kewujudan orang soleh dalam institusi ini berjaya memberikan sebahagian jalan keluar, walaupun jalan keluar itu tak seselesa jalan ribawi. Walaupun jalan keluar tadi bukanlah seperti jalan highway, namun ada jalan yang menjadikan kita dapat menyelamatkan agama kita. Kita pun dapat insurans Islami, kita pun ada pembankan Islam. Ya, walaupun kita katakan ia tidak menyeluruh, ada benda-benda yang masih kita mesti baiki. Ia diakui oleh mereka sendiri. Tapi bukan maksud kita tinggal sama je Ustaz, sama. Tak sama. Sejak bila awak kata sama? Dia mesti ada tak sama dia.
Mesti ada perbezaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang hamba dia kenal Allah, maka lenyaplah pengaruh manusia. Bila kita menyebut tentang pengaruh manusia atau redha manusia, kita dah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natahu. Kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man tamasa ridan nas bi sakhatillah wakalahu Allah ila nas." Siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia marah, maka Allah akan halang kejahatan manusia sampai padanya. Dan siapa mencari redha manusia sampai Allah marah, maka Allah akan membiarkan dia dengan manusia untuk dimaki hamun dan diperlakukan apa yang dia nak. Maka kita lihat begini, pengaruh manusia dalam hidup kita ni ada tak? Memang ada. Ada tak keinginan kita untuk mencari pengaruh di sisi manusia? Memang ada sejak lama, sebelum ada Facebook lagi, sebelum ada IG, sebelum ada TikTok, sebelum ada semua medium glamour populariti hari ini untuk mendapat like, untuk mendapat pengaruh manusia. Kita tak nafikan benda itu dah wujud. Baik, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, iaitu jauhi daripada pengaruh manusia, iaitu pengaruh manusia yang mengubah hukum Allah, pengaruh manusia yang menghilangkan prioriti perintah Allah, pengaruh manusia yang menjadikan kita lemah dalam melaksanakan perintah Allah, pengaruh manusia yang menjadikan kita melakukan perintah Allah separuh-separuh, pengaruh manusia yang menjadikan kita memuji mereka lebih daripada memuji Allah. Maka pengaruh-pengaruh ini yang dilarang dalam agama. Sampai manusia pengaruhi kita tinggal perintah Allah, maka tidak mungkin. Sistem bank sebagai contoh tadi, kerana pengaruh manusia buat bank riba, lalu kita pun buat bank riba, maka ini pengaruh yang dilarang dalam agama. Desakan orang nak benda mungkar, manusia desak nak ada konsert, panggillah selebriti pengaruh, kami nak dengar konsert. Kalau pengaruh itu mengubah hal tuju pemerintah, maka ini pengaruh yang dilarang. Kita tidak mahu ada pun pengaruh manusia sehingga kita meninggalkan perintah Allah. Kawan kita pengaruh kita sampai kita pun berbisnes dalam bisnes yang haram. Pengaruh itu yang dilarang. Kawan kita duk pengaruh kita sampai kita tak pedulikan lagi hukum hakam. Kawan kita tunjuk fashion terkini sampai mendedahkan aurat. Kawan kita tunjuk benda ni sehingga kita tak peduli lagi halal dan haramnya. Maka inilah pengaruh yang kita nak lari. Pengaruh manusia yang mengubah perintah Allah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, jangan ikut manusia. Wala tuti' aktsaran nas. Jangan kamu ikut kebanyakan manusia ni. Tak betul. Kalau kamu ikut juga pengaruh manusia ini, maka kamu akan binasa. Tanda kita ikut pengaruh masing-masing tunjuk kaya hari ni, itu pengaruh. Yang ni tunjuk ada rumah besar, kereta besar. Jangan ikut. Itu akan membinasakan kita, sehingga kita rasa kurang syukur. Orang duk tunjuk rumah dia lawa, orang duk tunjuk kereta dia lawa, duk sekian-sekian. Habis kita tak ada apa. Kita mula tak bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita. Pengaruh tadi jangan ubah agama kita. Allah ma'ilah melainkan pengaruh yang baik-baik, okeylah. Ni kita bercakap pengaruh tak baik. Pengaruh yang menjadikan seorang tu kufur pada Allah. Pengaruh yang menyebabkan seorang itu meninggalkan perintah Allah. Pengaruh yang menyebabkan seorang itu tidak bersyukur kepada Allah. Pengaruh yang menyebabkan seorang itu tidak memuliakan orang-orang yang soleh. Hari ni tuan-tuan, pengaruhnya artis. Ini pengaruh kuat. Orang soleh ditinggalkan. Kita meniaga produk apa pun nak panggil artis, biar dia jadi ikon. Kita lupa nak dapat rezeki bersih, rezeki baik. Rosak dia glamour, dia pengaruh. Bila kita kalau nak meniaga barang pun, jangan kita promosikan orang fasik. Produk-produk kita nak untung, betul lah. Tapi waktu kita nak cari duta untuk promosikan produk kita, carilah orang soleh. Ya, bukan kata suruh ustaz-ustaz ulama', bukan. Orang soleh, orang baik-baik lah. Kita ambil juga ni orang-orang yang terkenal dengan kefasikan,
terkena dengan even kita tahu dia tak elok agama, ambil dia. Kononnya biar produk kita, sebab hari ni kan marketing kena gila-gila. Kita pun ambil duta tu gila-gila juga. Yang tak perlu hukum hakam, aurat, semua tak peduli. Tetapi bila kita menumpang pengaruh orang yang fasik, yang meninggalkan perintah Allah, untuk kita dapat sesuatu dunia, kita tak akan dapat apa-apa. Tapi ada orang kita katakan sanggup nak pengaruh, maka dia pun tajalah. Ni program maksiat pun dia taja. Asal dia dapat jualan besar. Ni buat rancangan muzik-muzik, dia taja. Buat rancangan sekian-sekian, dia taja. Asalkan benda tu boleh boom, kata dia, okey. Tetapi bukan begitu cara kita. Bukan itu pengaruh kita nak untuk kita jadi popular, untuk kita jadi bisnes berjaya. Carilah pengaruh baik. Kita memang nak suruh siapa pun bisnes ni nak untung. Tapi bila tuan-tuan letak orang ni jadi duta sebagai produk kita, kena ingat, kita menyokong cara hidup dia. Kalau cara hidupnya tak baik, lalu kita jadikan dia sebagai ikon, sebab dia dah bina pengaruh dia dengan cara tak baik, maka bagaimana kita nak jawab dia hadapan Allah? Tapi kalau seorang itu pengaruh dia baik, lalu kita jadikan dia duta atau asbab bisnes kita berkembang, maka mudah-mudahan Allah berkati rezeki kita. Sebab itu tuan-tuan tak, kecenderungan kita untuk dapat untung, kita nak guna orang soleh ke orang tak soleh. Kalau menggunakan orang tidak soleh, maknanya manusia itu telah mempengaruhi kita, agama. Lepas kita gini, bukan contohnya lah, ada orang Allah rezeki yang glamour, biarlah dia glamour. Cuma saya kata dia glamour kerana apa? Kalau dia glamour kerana kontroversi maksiat yang buruk, maka tak perlu kita tumpang glamour dia. Tapi kalau dia glamour dengan benda baik, benda yang bagus, ya, kerana kebaikan dia, kita sokong, kita suka. Sebab kita memang dianjurkan bersama dengan orang buat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam perkara yang baik-baik dan takwa. Jadi kita suka bergambar, kita suka orang datang kedai kita, orang ambil produk kita, kalau dia orang baik-baik, orang soleh, dia minta boleh tak saya nak ambil gambar, ni nak marketing saya punya kedai lah, sebab ni orang baik, tujuan saya nak suruh dia biar orang tahu produk ni memang baik. Okey, silakan kalau dia memang orang baik. Tapi kalau orang tu saya katakan latar belakang buruk dia, kerana kita kena ingat, bukan orang beli produk kita kerana dia saja, bukan orang akan ikut perangai orang tu. Maka kita bersubhat. Sebab tu hati-hati dalam kita cari pengaruh orang. Baik kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang benar-benar kenal Allah, maka dia tak lagi melihat pengaruh manusia dalam dirinya. Dia tak akan nampak lagi naik turun dia kerana orang, mulia hina dia kerana orang, tak ada lagi Allah. Dan mula-mula memanglah dalam mukadimah hidup kita, kita rasa macam orang. Kita rasa macam mak kita, ayah kita. Pengaruh-pengaruh tu ada. Saat saya berjaya ni sebab mak ayah saya lah hantar sekolah ini. Tapi bila kita mula kenal Allah, kita tidak menafikan jasa manusia. Itu hal lain. Kita tak bercakap hal jasa, kebaikan orang pada kita. Kita bercakap tentang hakikat kurniaan sesuatu itu datang dari Allah. Ya, bila salah seorang penasihat Nabi Allah Sulaiman, namanya Asy bin Barkhaya, mendatangkan singgasana Puteri Balqis di hadapannya. Waktu Nabi Allah Sulaiman kata, siapa yang boleh bawa singgasana Balqis atau Malikatus Saba di hadapan kau? Kata Ifrit, jin Ifrit, saya boleh bawa sebelum mesyuarat ni selesai. Kata seorang ulama yang kebanyakan mufassir menyebut ia Asy bin Barkhaya, itu sepupu Nabi Allah Sulaiman sendiri. Dia kata, wahai Nabi Allah, aku akan mendatanginya sebelum mata kamu berkelip. Belum kelip dah ada. Tapi lepas tu Sulaiman kata apa? Bagus kamu Asy, pandai tak? Sulaiman kata, inilah kurniaan Allah padaku, untuk uji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Dia tu melihat Allah, dia tak lihat Asy tu. Walau Asy tu yang mendatangkan kerusi, tapi hakikatnya Allah yang mendatangkannya. Maka terus dia memuji Allah atas kurniaannya. Ini orang tahu. Jadi kita tuan-tuan benar, kita tak nafikan tangan-tangan sebab yang menjadikan kita sampai ke tahap ini. Sampai kita berjaya, sampai kita bekerja, sampai kita berkerjaya, sampai kita popular. Kita tak nafikan secara hukum sebab.
Tapi kita jangan sama sekali lupa tentang setiap sebab ada hakikat. Dan hakikat itulah yang sebenar-benarnya. Allah mengadakan benda ni semua sebagai ujian apakah kita kenal dan lihat Allah. Tapi kalau kita tak lihat dan tak kenal Allah, maka Allah akan gugurkan satu persatu sebab sehingga dia hilang. Dulu kita kata sebab dia ustaz motivasi saya berjaya, yang sebab tu mati. Dah, macam mana pula ni? Tak sebab dia bagi saya duit, siang-siang sebab tu saya berjaya. Sebab tu pun mati. Macam mana waktu itu? Putus asa atau tidak? Tidak ada seorang yang mula merasakan sebab itu lebih utama, melainkan Allah akan hilangkan sebab. Dan akhirnya Allah akan susahkan sebab. Yang dulu sebab kita kaya, sebab tu dia miskin balik. Sebab orang tu orang sama. Sebab tu bila Allah nak bagi kita, bila kita nampak hakikat, apa kata Allah? Summa atba'a sababa. Kemudian Allah mudahkan sebab-sebabnya. Dan diikuti sebab-sebab yang memudahkannya. Maknanya, kalau seorang tu betul melihat Allah, maka Allah mudahkan sebab. Tapi kalau seorang tidak melihat Allah, melihat sebab, Allah susahkan sebab. Akhir sebab yang jadikan dia naik, sebab itu yang jadikan dia turun. Ni seorang perempuan kata, ustaz, saya kalau tidak kerana suami saya, ustaz, saya tak bahagia macam hari ni. Kata dia, saya bahagia sungguh-sungguh suami saya. Sebab tu saya ikut je suami saya cakap apa. Dia kata jangan pakai tudung, saya pun tak pakai. Sebab suami saya tolong saya, tolong mak ayah saya. Akhirnya suami dia cerai dia. Yang dia bergantung pada sebab ni, suami yang dulu kata sayang dia sehingga dia terpaksa ikut apa pun suami dia cakap, Allah melanggar perintah Allah. Suami yang dianggap sayang, yang akan teruskan kehidupan sampai penghujung usia dia, ceraikan dia. Waktu dia meroyang dia. Ya, kerana setiap manusia bila sampai ke muncak dia beriman pada sebab, maka Allah akan gugurkan sebab tadi. Sehingga dia kembali memarahi sebab punca dulu. Katakan banyak kalangan kehidupan kita. Dulu kita kata sebab ni lah saya begini-begini. Akhirnya sebab tu kita marah. Sebab yang tu kita marah balik. Dulu kita menghargai sebab itu. Saat ni kawan baik saya, dia lah yang tolong saya sampai naik hari ni. Akhirnya dia hutang kita tak bayar, kita marah dia balik. Dulu kan dia puji, awak puji dia. Sekarang ni dia sebab. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tidak mau terkena musibah sebab, maka pujilah pada yang memberi sebab. Kembalikan kepada pencipta sebab. Sebab itu ialah makhluk. Allah yang menciptakan sebab. Allah itu dipanggil musabbib, yang mencipta sebab. Sebab tempat ni strategik, sebab tu saya untung banyak. Akhirnya tempat tu tak strategik lagi. Orang dah pindah sesembah kat lain, dah habis strategik kita tu. Sebab saya ni masak ni saya ambil warisan turun-temurun. Rahsia, resepi, rahsia nenek moyang saya. Itu jadi orang tak tahu, maka meletup kedai saya. Akhirnya kita masak walaupun resepi nenek moyang, orang dah rasa tak sedap. Orang cari resepi YouTube pula. Ni anak-anak muda hari ni bisnes pakai resepi YouTube, meletup kedai dia. Kita ni nenek moyang, rahsia, tutup dengan kitab, Ustaz. Itu rahsia, resepi. Tak laku. Tentang sebab. Ini kedai strategi, sebab tu kita laku. Datang pandemik, habis tempat-tempat yang kata strategi tak laku. Akhir berniaga kat rumah pula laku. Rumah tu strategi ke tempat dia? Tak strategi. Tapi bila Allah nak beri rezeki, Allah mudahkan sebab. Yang ni buat online kat rumah RM10,000 dapat. Yang ni kedai dia sewa pun tak lepas. Dulu kedai ni happening. Setiap kali manusia mula bergantung pada sebab, maka Allah akan hapuskan sebab itu. Kita hari ni bergantung pada sebab perubatan hebat, hospital pakar, doktor pakar. Allah bagi kita pandemik, habis. Doktor pakar hilang, hospital pakar pun hilang. Pergi hospital kerajaan mereka. Apa ni COVID semua ni? Akhirnya hospital kerajaan tak boleh buat kat stadium. Stadium jadi hospital. Semua berubah. Kerana bila manusia berada pada klimaks, kemuncak, percaya pada sebab, Allah akan hancurkan sebab. Sebab itu dunia kita mengalami pelbagai kehancuran dan proses yang panjang. Tetapi bila berlakunya perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan hari ini orang gembar-gemburkan perang dunia ketiga. Apa hakikat perang tadi? Untuk menghilangkan segala sebab. Dulu kita kata tanah saya ni tanah paling lawa, paling mahal. Datang perang, tanah kita paling murah sekali.
Tetapi bila antara sebab menjadikan tanah murah pun dia, bila berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, harga tanah terus tak ada nilai. Hari ni kita cerita yang paling mahal sekali ialah harta tanah. Harga tanah. Dulu kalau tuan-tuan beli seekar boleh 1,000 seekar dulu lah. Hari ni nak seekar 1 juta misalnya. Status pertanian tu, seekar jual berapa ratus ribu, 1 juta jual. Harga tanah makin naik. Tahu tak bagaimana Allah turunkan harga tanah? Macam mana suatu yang kita sebut benda yang pok naik, macam mana dia boleh turun? Even emas pun boleh turun. Macam mana emas boleh turun? Sebab emas takkan turun, emas boleh turun. Semua boleh turun. Atas nama dunia, dia boleh turun. Kerana Nabi SAW menyatakan, Hakun 'ala Allah alla yartafi' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi sunnatullah, tidak ada sesuatu pun dunia yang naik melainkan Allah akan turunkan balik dia. Sehingga dia tak bernilai. Emas suatu hari nanti tidak bernilai. Suatu hari nanti tak bernilai. Sehingga Nabi SAW menyatakan seorang membawa mangkuk emas untuk diberikan, tak ada orang nak terima. Ada waktu tak bernilai. Baik, bila antara waktu harta atau harta yang kita kata sentiasa naik akan turun bila berlaku perang. Dan bila berlaku perang, harga tanah naik ke? Tak ada orang nak duduk. Orang tinggal negara tu. Orang tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal. Siapa nak beli? Tak ada orang nak beli. Semua orang mencari tempat selamat. Rupanya keselamatan tu lebih mahal daripada tanah tu sendiri. Selamat nyawa tu lebih bernilai daripada jaga tanah. Even jaga negara. Kalau nyawa kita terancam, sanggup tak kita tinggalkan negara? Sanggup. Sanggup. Maka tinggal negara. Ramai mana orang hijrah, tinggalkan negara kerana keselamatan nyawa mereka. Kita ini dunia. Bila seorang melihat sebab, maka sebab tadi akan Allah hancurkannya. Maka cukup kematian itu ialah hari di mana segala sebab terputus. Yang disebut oleh Allah, wa taqatta'at bihimul asbab. Dan terputuslah daripada mereka segala sebab-sebab yang mereka banggakan, yang mereka sombongkan, yang mereka rasa mereka boleh lagi lawan kami. Habis sebab. Hari ini rasa macam boleh lawan Tuhan sebab ada sebab-sebab ni. Kita baik orang tu baik orang, kita lupa itu sebab Tuhan cipta. Orang yang kita berpegang, Allah matikan dia. Kata tuan-tuan, bukan kata sebab yang berkait dengan kehidupan. Sebab cinta pun sama. Sunnatullah, tidak ada orang yang kita cinta melainkan Allah akan matikan orang tu. Kenapa? Supaya kita meletakkan cinta kita pada Allah, bukan pada orang. Ni si suami, si isteri kahwin, mereka kahwin dengan atas nama cinta. Tiba yang mereka cinta ni mati, lepas tu mereka kahwin lain pula. Cinta lagi. Seterusnya Allah Ta'ala akan pisaukan siapa pun yang bercinta dengan makhluk, dengan pelbagai cara. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau nak cinta makhluk boleh. Cinta makhluk kerana perintah Allah. Sebab tu Rasulullah ajar kita sebut, ana uhibbuka fillah, aku cinta kamu kerana Allah. Tetapi bila kita sebut cinta kerana Allah, itu selamat cinta kita. Cakap dengan isteri, saya cinta awak kerana Allah. Cakap pada suami, saya cinta abang kerana Allah. Kerana Allah perintahkan cinta. Maka atas sebab itu saya cinta. Cakap pada anak-anak, abah cintakan anak-anak ni kerana Allah. Abah memang sayang awak, sayang sungguh awak. Ialah hari dia tak naik atas kepala kita. Dia naik atas kepala kita, kita tu sebut anak jahanam ni, tahu aku cekik mati dari awal ni. Katakan pada semua benda yang kita miliki, kita cinta kerana Allah. Tak kita jumpa saudara mara kita, saya cinta awak kerana Allah. Mak saudara, pak saudara, ni kita ziarah hari raya, kita cinta kerana Allah. Kita bukan cinta kerana nafsu. Kita tak cinta dia kerana dia beri benda kat kita, bukan, kerana Allah. Maka cinta inilah yang akan berterusan sampai ke syurga. Saya cinta isteri saya kerana Allah, maka ke syurga lah kita. Isteri juga berkata, saya cinta abang kerana Allah. Tetapi bila kita sebut kerana Allah, dia ada dawabit, dia ada syarat. Dan kerana Allah, maka kalau suami kamu buat benda yang tidak menyalahi syarat, jangan kita benci dia, sebab kita dah cinta dia kerana Allah. Kalau isteri kita buat benda yang tak menyalahi syarat, maka jangan benci dia, kerana kita dah cinta dia kerana Allah. Dan bila dia buat pula benda yang menyalahi perintah Allah, maka kita perlu menasihati dia, sebab kita cinta dia kerana Allah. Apa pun yang dilanggar Allah perintahnya, maka di situ saya akan tegur, sebab kerana Allah.
Jangan mara kita pun sama. Kerana Allah kita cinta. Dengar dia terlibat dengan rasuah riba, kita nasihat dia. Kerana Allah. Sebab bila saya cinta awak kerana Allah, bila awak lawan je Allah, saya akan nasihat awak. Kalau tidak, tak ada guna saya cinta kerana Allah. Tetapi cinta kerana Allah menjadi dorongan untuk kita memastikan dia benar-benar berada pada jalan Allah. Dan dia juga pastikan kita berada pada jalan Allah. Sebab itu kita jangan membiarkan orang tu buat kemungkaran. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila mana dia kenal Allah, maka lenyaklah pengaruh manusia dari dalam hatinya. Saya dah sebut tadi pengaruh yang menjadikan dia lemah agama, pengaruh yang menjadikan dia tinggal agama, tinggal prioriti agama, dan semua benda-benda berkait hubungannya dengan Allah. Pengaruh ni kita nak buang. Adapun pengaruh-pengaruh yang baik kita nak ambil. Tempat yang baik dia mempengaruhi kita. Sebab saya duduk sini, Ustaz rajin ke masjid, rajin ke surat, maka kita nak duduk situ. Kawan-kawan yang baik dia pengaruhi kita, Ustaz, sebab dia saya rajin ke kuliah, dia selalu teks saya kuliah, dia selalu ingatkan. Kita nak kekalkan pengaruh ini. Kerana pengaruh ini kita jadi pemurah. Sebab kawan dia saya jadi pemurah, tidak kedekut, maka kekalkan pengaruh yang baik. Pengaruh yang mendekatkan kita pada Allah, maka kita kena jaga dan pelihara. Kita bercakap pengaruh tak baik, pengaruh ini perlu gugur daripada hati kita, sebagaimana gugurnya daun yang kering daripada pokok. Buang segala pengaruh yang boleh rosakkan agama kita. Kemudian kata Syekh, bila seorang hatinya memang kosong dari manusia, yakni pengaruh yang buruk daripada manusia, ketika itu dia pun tak peduli orang yang dia ataupun dia anggap boleh pengaruh tadi, dia dah tak peduli orang tu cakap apa, dia pun dah tak pandang apa yang orang tu nak sebut dan sebagainya. Tetapi kita kalau buat baik, kita tengok dalam ruangan komen, kalau yang komen tu orang baik-baik, maka kita peduli, sebab dia tegur kita. Tapi kalau komen tu orang yang saya katakan tak baik, kita tak peduli. Kita buat benda baik dah, orang kata ini kelas ke buat ni, kita tak peduli. Itu hal dia lah. Sebab kita nak cari redha manusia, kita takkan dapat. Ridha nas ghayatun la tudrak. Redha manusia ialah matlamat yang kita tak akan perolehi. Sebab apa? Akal manusia berbeza-beza, faham mereka berbeza-beza, fahaman agama mereka juga berbeza-beza. Sebab tu tuan-tuan letak satu caption je, tak gambar, tengah makan. Ada komen sedapnya makan, ada komen makan pun nak tunjuk. Ada komen kedai mana ni, ada komen selera nampak tumpang sekaki. Ada komen pula riak tu komen. Tuan-tuan tengok komen tu, itulah mentaliti manusia yang berbeza, rasa, citra dan lain-lain. Sebab tu kita tak peduli benda tu kalau kita buat tu betul. Kalau tuan-tuan buat tu benda tak salah apa-apa esok syariat, apa nak peduli benda-benda yang komen-komen tak baik? Maka kita tak peduli. Maka ini maksud oleh Syekh Abdul Qadir, bahawa bila hati kita kosong daripada pengaruh yang tak baik tadi, maka kita buta mata melihat mereka dan saya tak pandang pun dia. Bahkan kita juga memekakkan telinga daripada dengar kata-kata mereka. Sebab kata-kata mereka bukan untuk menambahkan iman kita, tapi nak tambah sakit hati kita, maka tak perlu dengar. Kan senang je kita. Dan sebab tu kita, kalau kita lazimi, tuan-tuan nampak je komen tak baik, tuan-tuan delete, tenang hati kita. Kalau komen tu baik, ya kita peduli, ya komen yang baik. Ini nasihat yang baik daripada sahabat yang mungkin kita tak jumpa, tapi Masya Allah komennya membina, komen cara yang baik. Kemudian kata Syekh, bila jiwa orang tu tenang, sebab yang menjadikan jiwa kita tak tenang, sebab kita ada bergantung dengan orang. Kita nak pandangan orang, pujian orang, memang tak senang. Siapa pun manusia bila letakkan hubungannya dengan orang, dengan masuk pengaruhnya, memang kita tak tenang, serba salah kita dibuatnya. Itu ada kita dengar, Ustaz, saya ni Ustaz buat baik salah, buat jahat salah. Lalu kita katakan, kenapa kamu peduli orang? Sehingga mengundang keresahan macam tu. Selalu kita dengar orang cakap macam tu. Dia akan kata, Ustaz saya buat baik tak kena, buat jahat tak kena. Tak tahulah saya nak buat apa. Kenapa awak tak tahu? Buatlah yang baik. Apa yang menguntungkan diri kamu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata redha manusia matlamat yang kita tak mungkin perolehi. Oleh kerana itu lazimilah dirimu apa yang boleh memperbaiki dirimu. Ilzam nafsaka ma yuslihu. Jaga diri kamu, lazimi diri kamu apa yang memperelokkan kamu. Tuan-tuan, mana-mana manusia yang benda tu boleh mengelokkan kita, silakan. Tak elok tak perlu peduli. Tuan-tuan buat baik, tuan-tuan katakan salah. Buat jahat pun salah. Habis saya nak buat apa? Lah buat baik lah.
Ada kita hanya buat apa? Ada orang Ustaz, saya kita buat ni pun salah tak? Buat ni salah. Saya nak buat apa? Dah buat yang baik. Kan itu Allah perintah. Maka jangan peduli orang kata apa. Saat kita buat ni orang kata tak ikhlas. Kita tak buat pula dia kata tak bertanggungjawab. Jadi saya nak buat apa? Baik kamu fikir kamu kena buat apa? Saya buat bodoh je Ustaz. Kenapa buat bodoh? Tak perlu kita buat bodoh. Buat baik. Kerana kita mencari pahala di sisi Allah. Ada orang tuan-tuan dia tak tahu nak pilih apa. Banyak kita dengar Ustaz, pakai tudung masalah, tak pakai tudung masalah. Baik saya tak pakai tudung. Baik, kenapa pilih yang salah? Pilihlah yang betul. Saya tolong orang salah, tak tolong salah. Baik saya jangan tolong. Kenapa pilih yang salah? Pilihlah tolong orang dan harapkan pahala di sisi Allah. Tak kita balik kampung salah, tak balik salah. Habis saya nak duduk tengah-tengah Ustaz, tak balik. Ya balik kampung cerita balik lain. Pula orang kampung ni tak balik cerita lain. Habis macam mana? Buat yang baik. Buat yang baik. Apa yang baik? Dia tak mungkin ya benar bila ada buat baik ada risikonya. Ada risiko. Buat jahat ada risikonya juga. Kalau kita buat baik, risikonya cuma duniawi. Orang kata itu, ini dunia. Akhirat ada pahala. Tapi kalau kita buat jahat, risikonya akhirat. Walau dipuji oleh manusia jahat kita. Jadi kita kena ada iltizam yang baik. Sebab itu tak seharusnya kalangan kita bercakap bahasa itu. Saat buat ni salah, buat itu salah. Tak buat yang baik. Ya, dia cakap macam itu tidaklah totally salah. Bila dia kata buat ni salah, tak buat salah, maka saya pilih yang tak baik. Macam saya kata tengok orang saat kita pakai tudung pun. Orang kata nak warak, tak pakai tudung orang kata gitu. Jadi saya pun tak nak pakai tudung lah Ustaz, senang. Kenapa awak pilih yang pelik? Kan perintah Allah menjadikan kita tahu kita nak buat apa. Orang ni perintah orang, kita tak tahu nak buat apa. Orang ni cakap ni, orang tu cakap ni, saya dah pening. Baik, apa Allah kata? Waktu kita orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni, saya dah pening ni. Mana satu betul? Baik, apa Allah kata? Maka laziminya. Ada orang kata macam ni, kata ni. Baik, ulama kata apa? Orang yang alim kata apa? Dia kata tak boleh lah Ustaz. Okey, lazimi benda tu. Kata orang ni yang jenis cari fatwa pun dalam Facebook. Ada orang kata boleh, ada kata tak boleh. Apakah kamu tak ada tok guru nak tanya boleh ke tak boleh? Maka lazimilah gurumu. Habis tak? Tapi tok guru lain kata lain pula. Tak lazimi gurumu dan dia hujahmu di hadapan Tuhanmu. Sebab itu kata Imam Syafi'i, Imam Malik hujahku di hadapan Tuhan. Kata Imam Ahmad, Syafi'i hujahku di hadapan Tuhan. Sebab aku ikut dia lah jawab. Contoh kita orang awam ni, kalau kita dah ikut orang lain tu jawab. Kita iltizam dengan guru kita. Ya, kalau dia salah, kita tak salah. Sebab kita berpegang pada dia. Dan dia akan jawab. Nah, kalau perkara-perkara menjadi ada beberapa pendapat, maka pegang guru. Cuma kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, peganglah guru kamu yang ada dua sifat. Yang pertama alim, yang kedua warak. Bila ada satu fatwa, maka peganglah guru kamu yang alim tu masyarakat lah. Dia lebih warak. Sebab kalangan para ulama ni memang alim satu, kita katakan nilai yang hampir sama, tapi warak satu benda berbeza. Ada yang lebih takutkan Allah. Yang ni kita akan pegang. Yang lebih takutkan Allah. Yang lebih menjaga segala tutur kata semua, dia jaga semua perkara. Sebab dia seorang yang warak. Maka memilih warak itu lebih baik dalam fatwa. Sama-sama ada ilmu, tapi asas warak itu penting. Maka kata Syekh Abdul Qadir, bila orang tu dah tenang, dia tahu nak ambil dunia macam mana. Dia melihat dunia bagaikan perempuan tua, bukan bagai perempuan muda. Maksudnya kalau tengok dunia macam perempuan muda, bernafsu, nak sampai hilang akalnya. Tapi lihat sebagaimana perempuan tua, perempuan dunia, lalu kita ambil dengan aturan dia. Tuan-tuan nak sembang dengan perempuan tua lama-lama, anak Ustaz, tak selera cakap apa. Kalau perempuan muda nak sembang lama, oi, ni 8 hari 8 malam boleh Ustaz. Kenapa? Di situ ada nafsu, dan pada perempuan tua cuma keperluan. Umpama contoh, kalau kita nisbah orang perempuan pula, dia jumpa lelaki tua, dia nak sembang lama dengan lelaki tua. Sembang lama-lama semput mati orang tua tu. Tapi kalau dia jumpa lelaki muda, barangkali 8 hari 8 malam. Kan nafsu ada, syahwat. Umpama dunia begitu. Tentang dunia ni macam kita duduk dengan orang tua, banyakkah kita nak bercakap? Tuan-tuan duduk dengan orang tua, dah bongkok dah dia, beruban. Nak cakap apa agak-agak?
Tuan-tuan balik kampung raya pun ni, sembang dengan siapa lama? Jumpa dengan nenek, opah kita, tua, agak-agak lama tak? Baru kita nak cakap, opah kata, opah nak ke dapur kejap. Nak masak rendang tak siap lagi. Atau kita kata, opah ada kerja nak basuh kereta pula. Kita sendiri pun kata ada kerja. Sebab tak boleh kita cakap lama. Soalan dunia ni tuan-tuan, kita tak ambil dengan syahwat, kita ambil dengan keperluan kita. Tak lagi kita yang haram pun nak bully juga, tak ada. Tapi bila kita ambil dunia macam berhadapan dengan perempuan muda, di situ syahwat akan bergelora. Maka syaitan akan bersama untuk menjadikan kita mudah melanggarnya tanpa rasa bersalah. Tapi kalau kita duduk dunia dengan perempuan tu, macam saya katakan, kita bercakap pun kadar dia je. Tanya apa khabar, sihat, dah habis cerita. Tak banyak tanya dengan orang tua ni. Tapi dengan orang muda ni banyak kita tanya. SPM dah habis ke belum? Dah keluar universiti, orang muda. Tak ada pula kita tanya itu, makcik SPM tahun berapa? Tak ada tanya. Sebab tak ada benda kita nak bicara tentang orang tua ni. Oleh sebab itu dunia tuan-tuan, aturannya begitu. Aturannya cara mengambil berdasarkan keperluan, tanpa kita menoleh dan memerhatikannya. Tak ada lagi kita nak pusing 2 kali untuk tengok makcik 2 ni. Tapi orang muda mungkin kita pusing berkali-kali, sampai terlanggar tembok, terlanggar tiang. Maksudnya lalai ambil dunia sampai terbabas kita dengan syariat. Begitu cara kita. Bila hati dah tenang, hilang pergantungan dan pengaruh pada manusia, sudah ada Allah dalam diri kita. Melihat kepada pencipta sebab, bukan kepada sebab. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.